Dan kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan manusia yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah, kemudian Nabi hijrah duduk di Madinah selama 10 tahun hinggalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di 53 campur 10, 63 tahun, itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu fakta yang kita selalu dengar sebelum saya memulakan. Simple itu, simple dia. Boleh tanya dengan anak-anak ke, cucu ke, cuti ni, Nabi meninggal dekat mana? Mekah ke Madinah? Tuan-tuan bagi pilihan. Nanti dia jawabnya dekat Oman. Terkejut tuan-tuan lemaskan dia nanti. Tuan-tuan bagi pilihan Mekah ke Madinah. Soalan-soalan simple tu tuan-tuan untuk nak kadang-kadang orang dewasa pun belum tentu boleh dapat jawab lah soalan tu. Seawal tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Quraisy, hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy dah mula dah fikir nak balas dendam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi dah hijrah dengan sahabat, ikutkan biarlah kan. Muhammad dengan pengikut dia dah tinggalkan Mekah. Tapi dendam ni musyrikin Mekah ni, dia tak bagi amalkan Islam dalam kota Mekah pun tak boleh, luar Mekah pun tak boleh. Jadi seawal tahun pertama Nabi SAW dah dengar dah Quraisy Mekah sudah pun merancang sesuatu untuk menyerang kota Madinah. Sebab itulah seawal tahun pertama Nabi SAW arahkan para sahabat sekat laluan-laluan utama perdagangan. Sebab itulah kita tengok dalam tahun 2 berlakunya satu peperangan, iaitu Perang Badar. Dan bila berlaku peperangan Badar, orang-orang Quraisy kalah teruk. Sudahlah mereka kerajaan Mekah yang lama dikalahkan oleh kerajaan Islam yang baru 2 tahun bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dalam baru 2 tahun, tenteranya sikit 313 dengan kelengkapan yang tidak cukup serba kekurangan, menang lawan dengan tentera musyrikin Mekah yang memang bersedia untuk berperang. Jadi tersebar berita tersebut di semenanjung tanah Arab bahawa kerajaan Islam Madinah menang dengan kerajaan Mekah. Sudahlah menang, tentera dia sedikit pula tu. Jadi seluruh semenanjung tanah Arab tahu kisah tersebut. Macam Selangor menang dengan kelab nombor 1 dekat Korea. Kelab tu pula kalahkan yang lawan dengan JDT. Seronok betul dia, modal betul nak bahan JDT masa tu kan. Media pula bagi betul-betul kan. 3-0 tu Selangor kalahkan dengan kelab yang lawan dengan JDT kan. Gitu tuan-tuan. Jadi bila dah tersebar gitu, Abu Sufyan tak puas hati. Dia pun bersumpah, bernazar kepada diri dia yang dia tak nak mandi, tidak membasahkan diri dia dengan air. Dan sejak daripada itulah musyrikin Mekah sudah mempersiapkan dengan hasil kekayaan kota Mekah disumbangkan ataupun diberikan peruntukannya untuk peperangan yang seterusnya. Dan musyrikin Mekah berjaya mengumpulkan 3,000 tentera
dengan 1000 ekor unta dengan peruntukan 50,000 dinar emas. 50,000 dinar emas, tuan-tuan. Dengan panglima tentera yang cukup hebat, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Khalid Al-Walid, yang lepas itu nanti dua-dua panglima tersebut masuk Islam. Tuan-tuan, 3,000 tentera dengan 1000 ekor unta. 1000 ekor unta bersama dengan peruntukan 50,000 dinar emas. Abu Sufyan bawa 3,000 tentera ini dengan 700 daripada tentera tersebut memakai baju besi dan 200 tentera berkuda. Maksudnya dalam 3,000 tentera tu 700 tentera lengkap memakai baju besi bersama dengan 200 tentera berkuda. Banyak, tuan-tuan, 200 tentera berkuda. Satu tentera berkuda boleh lawan dengan 4 orang tentera pejalan kaki. Tu dia punya nisbah dia. Sebab apa? Kuda ni dengan tingginya, dengan lajunya, dengan 200 tentera berkuda, memang cukup banyak lah. Nanti kita boleh bandingkan dengan tentera Islam. Semua berita tentang Quraisy ini dibocorkan oleh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Abbas. Abbas ni dia duduk di Mekah, dia Islam dan merahsiakan keislaman dia. Dia nampak perancangan Quraisy, dia catat. Sebab dia duduk berada di Mekah, dia catat berapa orang tentera, berapa tentera berkuda, baju besi berapa banyak, berapa bekalan yang dibawa oleh musyrikin Mekah, tentera daripada Mekah, dan seluruh maklumat rahsia itu ditulis dalam satu surat, kemudian diberikan kepada utusan yang menunggang kuda daripada Mekah ke Madinah selama 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan hantar surat itu. Nabi SAW berada di Quba. Sampai di Quba, Nabi ambil surat itu, Nabi berikan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lah yang membaca surat tersebut dengan maklumat-maklumat yang cukup rasmi dan padat lah, diberikan oleh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Abbas. Nabi ajak sahabat bermesyuarat, dan sahabat ambil langkah berjaga-jaga. Kalau sebut bermesyuarat ni, Nabi akan panggil ketua-ketua pimpinan Aus, Khazraj dan juga Muhajirin. Nabi panggil, Nabi kata, apa yang kita nak buat? Quraisy datang dengan sebanyak tentera ini, apa yang kita perlu buat? Maka sahabat mengecadangkan untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga. Semua lelaki yang sihat bersama-sama dengan tentera Islam untuk mengawal pintu-pintu utama masuk kota Madinah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab 3,000 tentera tu nak berjalan daripada Mekah ke Madinah. Dia bukan naik terak tentera, dia bukan ikut laluan, dia 3,000 berjalan bersama dengan 1,000 ekor unta. Mesti nak kena bawa makanan. Tak ada ransum ni, tak ada lagi. Bawa makanan. Jadi kalau 3,000 tentera berhenti, takkan, yelah, kita pun satu keluarga berhenti kat RR pun lama kan. Kata pergi toilet je kan, mak pesan dengan anak pergi toilet je, nanti kita makan kat depan. Lalas mak pun balik bawa masuk dengan bekal apa semua kan. Itu pun dah lama, baru 5-4 orang. 3,000 tentera berhenti, tuan-tuan, agak-agak berapa lama nak makan? Takkan komandan bagi tahu, okey, ambil roti, sapu pelantar je. Tak, dia mesti duduk sapu pelantar pun lama. Jadi 3,000 tentera kalau nak makan, takkan nak sembelih seekor unta. Seekor unta. Jadi lama pergerakan itu daripada Mekah nak menuju ke Madinah. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan situasi itu. 3,000 pergerakan tentera Quraisy nak datang ke Madinah. Jadi sahabat ambil langkah berjaga-jaga, bergilir-gilir kawal pintu masuk kota Madinah. Sehingga kan ada sahabat yang solat di Masjid An-Nabawi membawa senjata, bawa pedang, bawa panah, dalam keadaan berjaga-jaga.
Dan wanita muslimah pun ditugaskan. Apa tugasan wanita muslimah? Tugasan dia duduk di atas rumah. Rumah Malaysia tak boleh lah duduk atas, tuan-tuan, menggelosor ke bawah. Sebab kita punya atap kita macam ni, duduk nak ke hujan licin pula, memang berguling jatuh. Arab punya rumah dia rata, boleh lepak dekat atas tu minum teh kan. Budaya dia macam tu. Jadi wanita muslimah ditugaskan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan dia. Apa dia? Duduk dekat atas, tinjau daripada atas, tengok sama ada tentera datang ke tidak. Sebab apa? Dia kawasan padang pasir. Daripada jauh kita boleh nampak, dan boleh nampak ada rombongan yang datang menuju ke Madinah. Jadi itu tugasan wanita muslimah pada ketika itu, dan dibuat secara bergilir-gilir. Tugaskan sekian-sekian, lepas tu lepas dah rehat, orang lain pula ambil bahagian, begitu tuan-tuan. Begitu sampai pegang senjata waktu solat di Masjid An-Nabawi. Surat pun sampai tadi, bagi tahu maklumat tersebut. Hebatlah tuan-tuan, hebat. Antara yang datang berperang tu dengan perjalanan yang jauh, mengambil masa yang lama, kecuali Khalid Al-Walid. Nanti Khalid Al-Walid kita akan tengok bila dia berperang dengan Rom, antara perkara yang dia tidak minat, berhenti tidur. Berhenti tidur dia tak minat. Berhenti lelap sekejap, kemudian sambung perjalanan. Itu bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Dalam tempoh masa tentera musuh datang itulah Nabi panggil sekali lagi sahabat. Maksudnya lepas dah mesyuarat tu, semua dah berkawal. Muslimah pun duduk dekat atas bumbung, tengok sama ada kedatangan musuh. Dalam tempoh tersebut, Nabi SAW panggil lagi sahabat untuk bermesyuarat kali kedua. Nabi bagi tahu mimpi. Nabi kata, malam tadi aku bermimpi. Aku melihat dalam mimpi itu ada lembu-lembu yang disembelih. Kemudian aku melihat mata pedang aku ini sumbing. Dan Nabi masukkan tangannya di dalam baju besi Nabi SAW. Nabi bagi tahu 3 mimpi tersebut. Dan Nabi sendiri yang takwil mimpi tersebut. Nabi sendiri yang huraikan mimpi tersebut. Yang pertama, lembu. Aku melihat lembu disembelih. Kata Nabi SAW, ada di kalangan sahabat aku yang akan mati syahid. Kemudian mata pedang aku menjadi subing. Ada daripada ahli keluarga aku yang akan mati syahid. Tuan-tuan, Nabi sebut tu. Bila Nabi sebut ada ahli keluarga aku yang mati syahid, seorang pun daripada ahli keluarga Nabi tak tarik diri pun. Tak ada Saidina Hamzah kata excuse lah perang kali ni, sebab ni Nabi sebut ada yang ahli keluarga yang mati syahid. Tak ada seorang pun yang tarik diri daripada peperangan tersebut. Dan satu lagi, aku melihat diri aku memasukkan tanganku di dalam baju besi. Itu bermaksud Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat, kita akan berperang daripada dalam kota Madinah. Maksudnya kita tunggu musuh datang, kita bertahan di dalam kota Madinah. Waktu Nabi SAW sebut yang kita akan bertahan di dalam kota Madinah, sebahagian sahabat ajak, ya Rasulullah, jom kita keluar, kita bertempur di medan perang dengan peperangan yang sebenar. Dia tak syok lah tuan-tuan. Dia tak betul-betul merasai pertempuran. Sahabat ni sahabat, bukan sahabat derhaka dengan arahan Rasulullah, bukan. Cuma sahabat mencadangkan dia nak yang mana sebahagian sahabat yang tak menyertai Badar, yang tidak menyertai Badar, antaranya Saidina Hamzah bapa saudara Nabi, ajak Nabi, pujuk Nabi untuk kita keluar berperang di medan perang yang sebenar. Gitu tuan-tuan. Macam orang kata, orang motor besar kan, konvoi makan asam pedas dekat air keruh contoh. Itu bukan konvoi tu. Dia kata itu bukan ride, itu baru nak panas badan.
kan, motor besar BMW, yang geng-geng veteran ni kan, kita punya konvoi hujung utara, betul-betul hujung sepadan, masuk Thailand dan semuanya, itu baru betul-betul. Itu yang disebut oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Rasulullah, jom kita keluar berperang di medan perang, di dataran perang yang sebenar. Dan dalam mesyuarat tersebut, tuan-tuan, ada seorang lah, siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, saya setuju dengan cadangan tuan. Dia angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, saya setuju dengan cadangan tuan, dan kita seharusnya mentaati perintah Rasul. Sahabat-sahabat kanan yang lain ni, dia dah tahu dah, ini jenis, ialah tuan-tuan, dia dah tahu dah, ni mesti ada udang di sebalik batu. Kita lah tuan-tuan, dalam kariah ke apa ke, organisasi ke, dia mesti ada seorang macam ni. Tiba-tiba dia jadi yang macam bagus, nampak bagus lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab membenarkan Nabi SAW dan mengiyakan apa yang Nabi SAW nak. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia ni hampir diangkat oleh orang-orang Madinah untuk menjadi pemimpin beberapa bulan sebelum kedatangan Rasulullah. Memang dia dah angkat dah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni dah nak buat majlis dah, perlantikan. Nabi datang. Bila Nabi datang ke Madinah, orang tengok akhlak Nabi, tengok peribadi, baguslah, kita lantik dia lah, lantik Nabi. Maka pelantikan Abdullah bin Ubay bin Salul tu dilupakan. Dan apabila dilupakan, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam tu, hati dia masuk Islam memang semata-mata nak dapatkan benda lain, bukan sebab dia nak menyembah Allah ke, dia nak taat perintah Rasul ke. Dia memang masuk Islam kot-kot lah kalau Nabi SAW bagi dia jawatan, sebab dia ni adalah orang besar daripada Khazraj. Orang besar, orang pemimpin antara kepimpinan Khazraj. Kot lah kalau Nabi nak lantik dia jadi menteri pertanian ke, kan, kot Nabi nak lantik dia jadi menteri komunikasi ke, tapi Nabi tak lantik pun. Nabi tak lantik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia cadangkan kita ikut perintah Nabi dan kita kekal berada di dalam kota Madinah. Sahabat punyalah tengok betapa munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, sehingga mencadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik? Nabi kata, bahkan kenapa tidak dihukum dia, tak dipancung dia ataupun dibunuh dia? Kata Nabi SAW, mahukah kamu, kalau apa, adakah kamu mahu sekiranya sejarah tertulis bahawa Muhammad membunuh sahabat dia? Orang tak akan tengok, oh ni sahabat ni munafik ke apa ke, kan. Orang akan nampak berita utama dia, sahabat Nabi dibunuh oleh Rasulullah. Itu berita highlight sekarang, kan. Berita pun canggih-canggih. Ustaz meraba, kan, wanita berpurdah tak nak keluar daripada paki, kan. Dia highlight kan tu. Walhal ada je. Kenapa tak jual penjual nasi lemak? Sebab nak dapat berita tu menarik, tuan-tuan. Dia highlightkan tajuk tu. Oh, apa benda ni kisahnya ni? Begitu, tuan-tuan. Begitu. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ni, antara yang dia peranan dia menyokong tindakan Nabi SAW sebab dia memang takut nak berperang. Dia memang tak nak keluar daripada Madinah, dia nak duduk dalam Madinah. Antara sifat-sifat orang munafik ni, dia takut dengan kematian. Takut kematian dan cintakan kepada keduniaan. Itu yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni minta bahawa Nabi SAW, kita bersama dengan Nabi dan para sahabat yang lain, majoriti minta kepada Nabi SAW untuk kita keluar bertempur di luar. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni peranannya pun begitu. Dan apabila Nabi SAW nampak ramai sahabat
ramai sahabat yang nak keluar berperang, Nabi pun masuk ke dalam. Masuk ke dalam bersama, ditemani oleh Abu Bakar dan Saidina Umar untuk memakai baju besi. Baju besi ni pakai bukannya macam sarung singlet. Dia kena ada orang tolong pasangkan, kan, klipkan dan siapkan dia. Kemudian yang kawan tadi tu pula, kita pula tolong pasangkan. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Lord of the Ring ke apa kan, dia pakai baju besi tu, macam-macam. Bahagian leher pun ada dia macam jaring-jaring besi tu. Mata je nampak. Mata je nampak. Macam mana nak bunuh tu tuan-tuan? Itu zaman-zaman dahulu punya perisai. Jadi Nabi SAW masuk ditemani oleh Abu Bakar dan Saidina Umar untuk memakai baju besi. Dalam pada Nabi SAW masuk, sebahagian sahabat yang berada di luar ni antaranya Sa'ad bin Mu'az dan Usai bin Hudair, mereka bangun kata kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata tak sepatutnya kita memaksa Nabi untuk berperang di luar daripada kota Madinah, dan seharusnya kita taat dengan perintah Nabi, tidak menyusahkan Nabi, tidak memeningkan Nabi. Begitu tuan-tuan kan? Begitu. Jadi sebahagian sahabat yang lain pun mula berasa hiba di dalam hati dia dan rasa betul lah, kali ni kita berperanglah daripada dalam. Dan bila Nabi SAW keluar dengan keadaan memakai baju besi, sahabat kata, ya Rasulullah, kami taat dengan perintah Nabi untuk kita berperang daripada dalam kota Madinah. Kita tak keluar, tak apalah ya Rasulullah, kita perang dalam kota Madinah. Maka Nabi SAW sebut kepada para sahabat, maka nalin nabiyyin idza labitha alamatah an yad'uha hatta yujahidu fi sabilillah. Tiada satu seorang rasul pun yang apabila dia sudah mengenakan baju besi dia untuk pergi berperang, kemudian dia menanggalkan baju besinya untuk urusan yang lain. Maka Nabi SAW kata, dah, kita memang akan keluar berperang, bertempur di luar daripada kota Madinah. Kemudian Nabi SAW bentuk kumpulan. Nabi bentuk kumpulan, ada 3 kumpulan, daripada Aus, Khazraj dan juga Muhajirin. Untuk kumpulan Aus, Rasulullah SAW serahkan panji kepada Usaid ibn Hudair. Khazraj, Nabi bagi kepada Hubab ibn Munzir panji perang. Dan Muhajirin, Nabi SAW berikan kepada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Nabi bagi panji perang ni untuk wakil setiap daripada kaum masing-masing, Aus, Khazraj dan Muhajirin. Untuk apa tuan-tuan? Untuk bagi semangat. Untuk bagi semangat. Macam kita main bola untuk negeri kita. Jauh beza tuan-tuan semangat dia. Daripada negeri asal kita. Jadi begitu Nabi SAW bagi kepada sahabat tadi. Dan di dalam peperangan ini ada beberapa perkara, iaitu perkara yang menarik, iaitu 3 pimpinan Quraisy yang hebat. 3 pimpinan Quraisy yang hebat, antaranya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni siapa dia? Dia adalah kita kata orang besar di kota Mekah, yang mana kalau Mekah ini tak ada satu-satu keputusan yang boleh dikeluarkan, mereka akan merujuk kepada Walid bin Mughirah. Anak dia siapa dia? Anak dia Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid yang akhirnya nanti akan masuk Islam. Yang kedua, Abu Jahal. Abu Jahal ni kita tak payah ceritalah kejahatan dia. Malah dia sendiri beberapa kali cubaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia ni adalah Firaun umat ini, punyalah jahat. Anak dia siapa? Anak dia Ikrimah bin Abu Jahal, yang akhirnya menjadi sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Abdullah
bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anak kepada ketua munafik tadi. Anak dia ni adalah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan tuan-tuan, kalau kita tengok satu-satu orang tu, ayah dia pun jahat, anak dia pun jahat, kita tak boleh nak bagi kata tamat. Dia kata ini samalah keturunan dia ni, daripada atuk dia, moyang dia sampai anak cucu dia semua orang jenis yang begitu, orang yang begitu. Tak boleh sebut tuan-tuan, kita tak boleh kata muktamad kepada orang tersebut. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala baik campakkan hidayah kepada dia, dia boleh jadi lebih baik lagi daripada kita sendiri. Seperti pimpinan Quraisy tadi, siapa? Khalid Al-Walid, ayah dia Walid bin Mughirah, Ikrimah bin Abu Jahal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya Abu Jahal, dan juga anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentera Islam 1000 tentera. Asalnya 1000 tentera. 1000 tentera nak lawan dengan 3000 tentera. Balik awal lah tuan-tuan. Balik awal tentera Islam. Dan 100 orang yang memakai baju besi, berbanding dengan tentera musyrikin Mekah 700 pakai baju besi. Tentera Islam 100 yang memakai baju besi, dan 50 tentera berkuda. 50 tentera berkuda. Tadi musyrikin Mekah 200 tentera berkuda. Di pihak tentera Islam 50 tentera berkuda. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam kebanyakannya tentera Islam punya jumlah jauh lebih sedikit daripada tentera musuh. Nanti kita akan tengok dalam peperangan Mu'tah bagaimana sahabat, lintasan. Sahabat yang pernah masuk perang-perang sebelum ni dia kata, dulu kita sikit, kita menang, ini kita banyak daripada musuh, confirm kita menang. Itu tuan-tuan, sahabat bukan dia jahat tuan-tuan, cuma dia, yelah kita kan tengok kawan tu bawa pancing, rod dia kecil, nak mancing laut, kita bawa rod yang betul-betul. Kita tu kalau rod kecil ni pun nak ikan apa je boleh dapat kan. Dia bawa rod dia yang mantap lah, dengan umpan kan, umpan tiruan yang mahal tu, dia pakai umpan hidup kan. Tengok dia yang dapat. Sahabat tuan-tuan, sahabat bila tengok jumlah mereka ramai, maka Allah uji pada ketika itu. Kalah tuan-tuan. Kalah dalam peperangan tersebut. Kemudian lepas tu disusun balik oleh sahabat yang lain. Itu nanti kita akan masuk nanti dalam peperangan tersebut. Jauh lagi lah tuan-tuan. Kemudian tentera Islam dengan jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit di dalam peperangan Uhud tersebut. Peperangan Uhud tersebut dengan 1000 tentera, 100 yang memakai baju besi, dan 50 pasukan berkuda di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serahkan pentadbiran dan urusan untuk menjadi imam kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Nabi berikan tanggungjawab kepada beliau untuk urusan-urusan di Madinah. Sama ada pentadbiran ke, dan juga naik untuk menjadi imam di masjid. Siapa dia? Abdullah bin Umi Maktum. Dan Nabi SAW selalu saya sebut, Nabi tidak meletakkan jawatan tetap, timbalan. Nabi ketua, Nabi tak letak jawatan tetap, timbalan. Setiap kali Nabi keluar akan berubah-ubah jawatan tersebut. Kadang Nabi bagi kepada Ali bin Abu Talib, dia takkan jawatan tu Nabi bagi kepada orang yang sama. Kemudian Nabi SAW bergerak bersama dengan sahabat keluar daripada kota Madinah. Madinah nak pergi ke Uhud lebih kurang 5 ke 6 kilometer. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, kalau daripada Masjid Nabawi tu kan, ada satu kedudukan tu, kita boleh nampak Bukit Uhud duduk di Masjid Nabawi. Pintu Masjid Nabawi boleh nampak Bukit Uhud. Dia lebih kurang 5
5 ke 6 kilometer. Jadi boleh bayangkanlah bagaimana pergerakan tentera Islam pada ketika itu untuk sampai ke Uhud. Dan di Uhud inilah Nabi SAW menyusun strategi. Kita kalau pasukan kita ni dia sedikit tuan-tuan, kita kena ada strategi. Dia tak boleh kamikaze kan. Macam Jepun kan, macam Jepun. Saya tengok cerita Pearl Harbor tu, kapal terbang US tu kena tembak, tiba-tiba melayang lah kan, dia gelong, dia nak pergi ke, dia gelong nak menuju ke kapal perang Jepun. Jepun kata, ush, berani betul orang US ni nak bunuh diri. Komandan Jepun tu kata apa? Tak ada. Dia kata apa? Orang Eropah ni takut nak mati. Dia kata, rupanya dia tak tahu yang sebenarnya kapal terbang orang tu tengah rosak. Jadi memang menghentam lah menghentam kapal perang tersebut. Tak boleh kami kasih tuan-tuan. Nabi SAW susun strategi. Susun strategi. Walaupun kita kena tawakal dan berserah diri kepada Allah, tapi kita kena berusaha. Berusaha dahulu baru kita tawakal. Nabi susun strategi. Nabi letak 50 tentera pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jubair di atas bukit pemanah, standby backup. Sebab tentera sedikit, jadi letak tentera pemanah 50 orang tentera pemanah. Jadi bila musuh datang, kita boleh hujankanlah dia dengan panah. Dan bukit Uhud tu kita jadikan sebagai benteng di belakang kita. Apabila musuh datang, dia tak boleh nak serang daripada belakang, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada tentera pemanah. Nabi letak, diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Nabi SAW pesan kepada tentera pemanah ni, kalah ke menang ke, kalau aku suruh turun, baru kamu turun. Itu arahan tersebut. Walaupun kamu melihat kami semua sedang mengumpulkan harta rampasan perang, dan ataupun kami terkorban mati sehingga kan jenazah syuhada ini dimakan oleh burung-burung, jangan turun selagi aku tidak arahkan. Maksudnya kena arahan tu mestilah daripada Nabi SAW baru turun. Tuan-tuan, pelik arahan Nabi, tapi ada sebab Nabi SAW keluarkan arahan tersebut. Jadi ada 50 tentera pemanah yang berkawal di Bukit Uhud tersebut. Bukit Uhud tersebut. Ni ziarah Uhud ni, kalau kita pergi umrah, insya-Allah lah travel umrah akan bawa ziarah wajib. Pergilah banyak kali mana pun tuan-tuan, tempat tu penuh dengan keberkatan lah. Tuan-tuan, penuh dengan keberkatan. Dan di situ juga tertanam jenazah para syuhada ramai. Antaranya bapa saudara Nabi SAW sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah, yang mati syahid di situ. Tuan-tuan, ziarah Uhud ni pergi banyak kali pun tak apa. Dia ada masjid di situ. Ada masjid di situ. Tuan-tuan boleh duduklah dekat situ. Boleh duduk, bayangkan kehidupan Nabi SAW. Uhud tu tak berubah lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya ni, memang satu dataran yang bezanya, yang ada perubahan, ada masjid lah, ada masjid, ada makam syuhada. Tuan-tuan tengok bukit tu, tuan-tuan tengok, itulah saksi bagaimana Nabi SAW dengan orang Islam bertempur di medan Uhud tersebut. Cuma saya nak sebut sedikit berkaitan dengan yang orang Palestin mengamuk di hotel. Kan ada kan TV3, dia post orang-orang Palestin yang mengamuk di lobi hotel, rosakkan barang-barang di hotel. Dia sebahagiannya punyalah geram kan, dia pun pergi beli makanan produk ataupun daripada Israel, pergi makan, geram.
kan. Inilah pergi bawa masuk lagi orang-orang ni dalam Malaysia. Kita tolong dia, dia pula pergi hancurkan semua barang-barang dekat Malaysia ni. Siapa yang bawa masuk ni apa semua ni lah. Ada yang kata dah tak payahlah kita boykot lagi, jomlah kita menterdarah makan puas-puas. Tuan-tuan kan, dia sebenarnya satu je jawapan dia. Tak kira lah orang tu Arab ke, Melayu ke, Cina ke, India ke, Eropah ke, Asia ke, setiap daripada bangsa ni ada yang baik dan ada yang kurang baik. Normal lah tuan-tuan, ada yang baik, ada yang kurang baik. Kenapa kalau seorang Melayu yang kurang baik, kita tak kata inilah bangsa Melayu, paling tak guna, kan? Patutnya tak payah bagi subsidi, tolong ni. Kenapa kita tak sebut perkataan tu? Disebabkan oleh satu orang Palestin yang perangainya sebegitu, habis kita pukul rata. Sama lah juga tuan-tuan Yahudi sekalipun. Mana-mana Yahudi yang tidak menentang kita, yang datang masuk ke Malaysia dengan cara yang sah, dengan tujuan yang aman, kita kena jaga hak dan juga keselamatan dia. Tak boleh kita kata sebab dia ni Yahudi, ni darah Netanyahu ni, kan? Kita pun pergi saja lemaskan dia dalam kolam. Punyalah geram kan. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita nak kata keseluruhan ni pun begitu. Sebab apa? Ada juga Yahudi yang berperang, dia masuk Islam dan dia berperang. Ada juga Yahudi, pendeta mereka yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita dalam menilai satu-satu berita normal tuan-tuan. Arab ke tak Arab ke, kan, mana bangsa pun ada wakil, ada baik dia, ada orang yang baik, ada yang orang yang kurang baik, ada yang orang kurang baik. Takkanlah disebabkan satu seorang kita nak menafikan keseluruhan hak penduduk orang-orang Palestin yang mana kena bakar hidup-hidup, yang mana hari ini daftar sijil lahir, esok daftar sijil kematian. Takkan kita sebabkan satu kita nak kita terus berpaling tadah daripada landasan kita. Tuan-tuan, itu yang saya nak nyatakan lah, kan. Sebenarnya tak ada pelik apa pun, semua sikap kita dalam menilai satu-satu berita tersebut. Sekarang banyak fitnah tuan-tuan. Sama lah juga dengan apa, Syahid Yahya Sinwar. Orang kata dia tak ada dalam Gaza, dia kat luar, kan, tak berjuang, duduk, kan, duduk di luar, senang lenang. Tuan-tuan tengok dia mati dekat mana? Dia mati di dalam Gaza sendiri. Bukannya dia mati di bom, dikhianati, tidak. Dia bertempur bersama dengan tentera-tentera yang lain. Tuan-tuan, begitulah orang Islam, tuan-tuan. Orang Islam ni dia dua saja. Dia kalah, dia mati syahid, alhamdulillah. Kalau dia menang pun alhamdulillah. Itu bezanya orang Islam. Sebab tu nanti kita akan tengok dalam peperangan Uhud, bila Abu Sufyan panggil nama, mana Muhammad, mana Abu Bakar, mana Umar, semua senyap, kan, perasan dah mati, kan. Bila dah mati disebut apa ni, tinggilah berhala kami. Maka Nabi suruh Saidina Umar sebut, jawab balik pertanyaan Abu Sufyan tu. Dia kata orang-orang Islam yang kamu sebut tadi tu semuanya masih hidup lagi, dan orang kami kalau mati, kami dimasukkan ke dalam syurga, dan tentera kamu kalau mati, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membezakan kita mati ke tak mati ke. Dua-dua kelebihan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kita berjuang, mati kita adalah mati syahid. Dan kalau kita menang, alhamdulillah, kita menang dalam perjuangan Islam. Begitu tuan-tuan. Dia tidak ada kerugian di pihak kita yang mati syahid, ataupun kalau kita menang di dalam peperangan tersebut, tuan-tuan. Begitu, wallahu alam.
Saya rasa sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri sebab daripada kita membaca sirah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan rasa cinta kita terhadap Nabi dan menghimpunkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabadallah.